Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safwan. Jadi saya lihat pada masa ini ramai orang ingin melakukan penanaman di rumah mereka, namun kawasan rumah mereka tidak mempunyai kawasan yang bertanah untuk mereka melakukan aktiviti penanaman. Jadi di dalam video ini saya akan berkongsi salah satu alternatif lain yang boleh anda lakukan di rumah, iaitu hidroponik. Jadi apa itu hidroponik? Hidroponik merupakan satu kaedah penanaman di mana kita menyediakan nutrien yang diperlukan dengan cara melarutkan di dalam air dan diberikan terus kepada akar pokok. Tujuan utama hidroponik ini adalah untuk memastikan garam-garam galian yang diperlukan oleh pokok dapat diserap terus oleh akar melalui penyerapan air. Jenis-jenis hidroponik yang boleh kita lakukan sebagai contoh, hidroponik takungan, hidroponik terapung, nutrient film teknik NFT, teknik pasang surut dan banyak lagi. Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan hidroponik. Jadi alatan-alatan atau bahan yang diperlukan untuk melakukan hidroponik pertama ialah span. Kemudian kita ada pot kecil. Kemudian kita ada benih. Jadi saya memilih benih salad. Seterusnya kita ada bekas takungan dan juga penutupnya. Penutupnya diperbuat daripada straw board yang dibuatkan lubang. Okey, bahan seterusnya kita memerlukan bajet AB. Jadi ini bajet A dan ini bajet B. Kebiasaannya bajet A akan berwarna keterangan dan bajet B akan berwarna kebiruan. Seterusnya juga kita juga boleh menggunakan isi meter untuk mengukur kepekatan baja. Dengan menggunakan isi meter ini kita dapat mengukur lebih tepatlah ukuran baja yang diperlukan oleh tanaman kita. Seterusnya kita juga boleh melakukan kita semula untuk melakukan sistem takungan ini. Jadi saya menggunakan kap minuman. Jadi saya potong di bahagian atas supaya boleh masukkan pot kecil, dan di bahagian dalamnya kita isikan larutan baja. Seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara untuk menyamai biji benih. Setelah menyediakan semua bahan dan alatan yang diperlukan, jadi pertama saya memasukkan dulu biji-biji benih ke dalam span 1 hingga 2 biji macam tu dalam satu lubang. Kemudian saya isikan air ke dalam bekas dan pastikan span saya dalam keadaan lembap. Saya juga menggunakan penyembur untuk memastikan span sentiasa dalam keadaan lembap. Kita tidak perlu untuk meletakkan di bawah cahaya matahari, tetapi kita perlu memastikan kelembapannya terjaga. Setelah pencambaran biji benih berjaya, kita akan memindahkannya ke dalam sistem takungan. Jadi anak pokok akan dimasukkan ke dalam pot kecil. Kemudian kita akan menyediakan larutan baja. Jadi nisbah yang digunakan ialah 5 ml baja A, 5 ml baja B dan 1 liter air. Bekas yang saya gunakan ini memerlukan 4 liter air. Jadi saya akan menggunakan 4 liter air, 20 ml baja A dan 20 ml baja B. Kita boleh memeriksa kepekatan baja menggunakan isi meter. Jadi untuk sayur salad, bacaan isi meter haruslah 0.8 hingga 1.2. Jika tumbuhan sudah besar, kita boleh menambah kepekatan baja. Setelah selesai, kita masukkan pot kecil. Kemudian kita letakkan set hidroponik kita di tempat yang cerah dan tidak terkena hujan. Seterusnya, jika kita dapati tumbuhan kita tidak dapat tumbuh dengan tegak, kita boleh memasukkan media tanaman. Di sini saya menggunakan kokopit. Masalah lain yang boleh kita hadapi ialah akar yang berlumut. Jadi kita perlu membersihkan lumut dengan cara sebegini, berhati-hati. Ini tanaman saya setelah 31 hari. Seterusnya saya akan berkongsi beberapa kelebihan dan kekurangan apabila kita melakukan hidroponik. Antara kelebihan yang kita dapat perolehi ialah, pertama, kita tidak memerlukan kawasan yang luas. Justru kita akan dapat menghasilkan lebih banyak hasil daripada penanaman kita.
Kawasan penanaman juga dapat dijimatkan apabila kita melakukan hidroponik jenis vertikal. Ini merupakan contoh hidroponik vertikal. Kedua, masa penanaman juga akan menjadi lebih pendek. Jadi, kita dapat melakukan penanaman lebih banyak dalam masa setahun. Ketiga, kerja-kerja berat juga dapat dikurangkan berbanding penanaman secara komersial yang memerlukan kita untuk membajak tanah atau menyediakan batas. Hidroponik dapat mengurangkan kerja-kerja berat. Kelebihan keempat ialah air dapat dijimatkan. Hal ini berlaku kerana air yang tersedia di dalam bekas hidroponik tidak akan hilang semuanya. Kelima, serangan penyakit bawaan tanah atau serangga dapat dielakkan. Berbanding dengan kita menanam di tanah, terdapat pelbagai penyakit dan perosak yang berada di bawah tanah akan menjangkiti pokok kita. Seterusnya, masalah rumpai juga dapat dikurangkan. Memandangkan kita tidak menggunakan tanah, jadi rumpai juga masih boleh tumbuh tapi di dalam kuantiti yang dapat dikawal. Seterusnya, kualiti hasil yang kita dapat melalui penanaman hidroponik adalah lebih tinggi dan sekata. Dan kelebihan air sekali ialah alam sekitar kita akan menjadi lebih bersih. Ini kerana penggunaan baja kimia yang dilarutkan di dalam air dan disiram ke tanah dapat dielakkan. Terusnya, saya akan berkongsi tentang kelemahan dalam melakukan kaedah penanaman hidroponik. Pertama, kaedah hidroponik ini memerlukan kos permulaan yang tinggi. Jadi ini berlaku kerana kita perlu membeli barang-barangan untuk melakukan hidroponik seperti bekas takungan, atau mereka yang melakukan NFT memerlukan pam untuk menyalurkan larutan baja. Seterusnya, dua ialah seseorang yang ingin melakukan penanaman hidroponik memerlukan kemahiran yang tertentu untuk memulakan penanaman hidroponik. Sebagai contoh, seseorang itu perlulah belajar tentang cara-cara untuk membancuh larutan baja, ataupun mereka yang membeli set hidroponik perlu mengambil masa untuk belajar tentang pemasangan set tersebut. Dan akhir sekali, kelemahan yang dapati ialah tidak semua jenis tanaman boleh ditanam menggunakan kaedah hidroponik. Kebiasaannya, hidroponik dilakukan untuk menanam sayuran berdaun seperti salad, sawi, kailan dan sebagainya.